Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa nushur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam Selasa ini, malam 2 Rabiul 2 Jamadul Awal 1443 Hijriah, bersamaan 6 Disember 2021 Masihi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mempertemukan kita kembali dalam kuliah maya kita pada malam ini, yang merupakan majlis ilmu yang di dalamnya diturunkan yang mana ianya menjadi satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, rawdatun min riyadil jannah. Diturunkan kepada sekalian kita ni rahmat dari Allah SWT, yang serta diberikan kita sakinah, ini keterangan, dan dikurniakan ganjaran sebaik-baik darinya, insya-Allah, dengan hadirnya, dengan kita mengikuti majlis ilmu ni, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita, meletakkan kita dalam pemeliharaannya, di bawah payungan rahmatnya, dikurniakan keampunan darinya, dikurniakan kesihatan, keafiatan, dan
jauhkan daripada kita segala mara bahaya, musibah, bala bencana, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah masih dajjal, fitnah akhir zaman, dan segala wabak penyakit yang berbahaya kita menyebabkan COVID-19, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, pada malam ini kita teruskan pengajian kitab tafsir Ibrul Athir yang dikarang, yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru Al-Fadhil Al-Ustaz Tuan Haji Ahmad Suhanji Muhammad Al-Penyangati Ar-Riyawi rahimahullah ta'ala. Jadi kita akan teruskan dengan membincangkan ayat yang berikutnya di dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-61 di dalam surah ini, di dalam buku ini, pada muka surat 99. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala qultum ya Musa, tatkala dan ingatlah wahai Bani Israel, ingatlah Muhammad ketika kamu ni Bani Israel, dan ingatlah ketika kamu ni Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, kami tidak bersabar menjamah makanan yang semacam sahaja ketika di padang teh itu. Menyambung daripada ayat yang ke sebelumnya, di padang teh mereka dikurniakan al-manna was-salwa, makanan manisan yang sekarang ini dikenal sebagai gam Arabik, dan as-salwa sejenis burung yang sangat manis. Jadi kata mereka dah jemu makan makanan seperti ini, makanan istimewa yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, maka berdoalah kamu wahai Musa untuk kami, berdoalah, serulah, pohonlah kepada Tuhan kamu untuk kami, yukhrij lana, supaya Tuhan kamu mengeluarkan untuk kami, yukhrij lana mimma tumbitul ardh, dari apa-apa yang tumbuh di atas muka bumi, tanam-tanam, tumbuh-tumbuhan, min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ada lima tumbuh-tumbuhan yang mereka sebut di dalam permintaan ini. Apa dia? Yang pertamanya baqliha, baqlun, apa dia tuan-tuan? Sayur-sayuran, sayur-sayuran, bayam, kangkung, salad, sayuran lah, kacang bendi, turun, terung, petola. Kalau tuan-tuan masih ingat dalam filem Ahmad Al-Bab, Mastura Masyur Al-Buaya menerangkan kepada, bertanya kepada suaminya Syawal, apabila tanaman yang ditanam itu sudah berbuah, dah keluar hasil dia, ditanya apa dia ni. Oleh kerana Syawal ni seorang yang pelat, jadi kadang-kadang sebutannya tersilap. Terung jadi turun, petola jadi pelato, kacang bendi jadi kacang bendi, itu. Jadi itu adalah baqlun. Wa qithaiha, qithaiha ni apa tuan-tuan? Qithaiha ini ialah timun. Wa fumiha, fumiha itu bawang putih, fumun bawang putih, adasiha kacang dan, wa basaliha, basaliha bawang merah. Ini dia. Sebab apa? Di Mesir mereka memang biasa dengan 5 jenis makan tumbuh-tumbuhan ni. Inilah yang menjadi makanan ruji, makanan kebiasaan mereka ketika di Mesir dahulu. Kerana Mesir ni bumi yang subur, macam-macam boleh tanam, maka itulah makanan yang mereka makan di sana. Jadi di padang teh yang tandus ni tak ada apa. Yang ada hari-hari makan al-manna was-salwa, walaupun sangat lazat, tapi Bani Israel ni lama kelamaan rasa jemu. Maka mereka minta pada Nabi Musa, wahai Musa, mintalah pada Allah Ta'ala turunkan kepada kami
makanan-makanan seperti ini. Maka kata Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa menempelak kaumnya, kaum bagi Israel ini, apakah kamu nak menukar benda yang dah Allah Ta'ala bagi yang sangat baik, kamu nak tukar dengan barang yang sangat rendah keadaannya? Maknanya makanan-makanan ni adalah makanan kamu di Mesir. Kamu di Mesir adalah golongan hamba. Orang Mesir sendiri pun tak makan makanan ini, kamu yang makan makanan ni. Bila kamu berada di sini, Allah Ta'ala naikkan darjat kamu, Allah Ta'ala bagi makanan yang istimewa. Kenapa kamu nak tukar makanan istimewa ni dengan makanan yang kamu makan dulu, yang orang Mesir pun tak nak, orang Mesir pun tak teringin nak makan. Begitu maksud Nabi Musa AS menempelak kaum Bani Israel ini. Maka kata Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, Musa mengatakan, kalau begitu adanya, ihbitu Misram fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke kota, niscaya kamu akan dapat apa yang kamu nak. Kamu kena usaha. Kerana oleh kerana kamu nak benda yang tidak berkualiti, kamu carilah benda yang berkualiti tinggi. Kamu tak nak yang Allah Ta'ala tak suruh kamu bercucuk tanam, Allah Ta'ala turunkan dari langit makanan-makanan istimewa ini. Tapi kamu tak nak. Kamu nak juga makanan-makanan yang orang berdarjat tinggi, berdarjat tak mau makan. Orang yang hina macam kamu nak makan, kamu pergilah ke kota. Di sanalah akan ada apa yang kamu nak. Begitu. Wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanah. Dengan sebab kemuliaan Allah Ta'ala itu ditimpakan ke atas mereka itu dhillatu wal maskanah, kehinaan, dhillah, kehinaan dan kemiskinan. Jadilah kaum Israel ni jadi orang yang hina, jatuh hina dan jatuh miskin. Waba'u bighadabin minallah, sambil mereka mendapat kemurkaan dari Allah SWT. Allah Ta'ala murka kepada Bani Israel ini. Kerana apa tuan-tuan? Walaupun mereka ini diberi kurniakan ramai Nabi dan Rasul, kenapa Allah Ta'ala murka kepada mereka dan menurunkan kehinaan dan kemiskinan kepada mereka? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itulah perkara itu dengan sebab mereka. Dzalika ni balik kepada ghadabim minallah, kemurkaan Allah Ta'ala itu dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menolak isi kandungan kitab Taurat. Mereka mengambil yang sesuai, menolak yang lain. Mereka menolak ataupun mereka ingkar kepada perintah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan dengan sebab itu, dengan perbuatan mereka itu, sampailah ke peringkat wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, sampai ke peringkat mereka sanggup membunuh nabi-nabi tanpa sebab yang benar. Seperti yang berlaku kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam, yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kenapa? Kerana dihasut oleh raja yang memerintah negeri mereka pada masa itu. Jadi mereka sanggup taat kepada perintah raja yang menguasai negara mereka, hingga sanggup membunuh nabi-nabi, rasul-rasul yang menyeru mereka ke arah ajaran Allah yang benar. Itu berlaku kepada Nabi Zakaria dan berlaku kepada Nabi Yahya. Dan mereka ingin berbuat perkara yang sama kepada Nabi Isa AS, tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa AS ini, diangkat ke langit oleh Allah SWT untuk suatu masa, sehinggalah pada akhir zaman nanti Nabi Isa ini akan Allah Ta'ala turunkan semula ke bumi ini untuk melaksanakan tugas
tugas apa tuan-tuan? Membawa orang-orang Kristian memeluk agama Islam dan membunuh Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal. Itu misi Nabi Isa AS ketika pada akhir zaman. Bila tu Nabi Isa ni memang dikata ulama-ulama ya, hadis akhir zaman, itulah tanda dunia sangat hampir kepada kiamat. Jadi macam sekarang pun dah hampir dah, kiamat tu dah semakin hampir, tetapi belum lagi sampai ke tahap Imamul Mahdi muncul dan Nabi Isa diturunkan Allah SWT. Kalau sampai waktu itu memang tidak jauh, dah dekat sangat dah waktu dan saat itu kan. Wallahu alam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan demikian itu disebabkan mereka derhaka dan melampaui batas. Asaw, asi, mereka ini derhaka pada Allah SWT dan ya'tadun, melampaui batas. Mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, kan. Maka Allah Ta'ala Musa menjadi murka kepada Bani Israel ini, dan kisah Bani Israel ini banyak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim sebagai pengajaran untuk kita. Baik, kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh almarhum Tuan Guru pengarang kitab ini. Ayat ini menyatakan bahawa kaum Bani Israel sesudah dikurniakan Tuhan dengan makanan yang lazat seperti manisan dan burung, mereka berkata kepada Nabi Musa AS bahawa mereka sudah jemu memakan makanan ini, sudah jelak makan sejenis sahaja, tidak terbuka nafsu hendak memakannya lagi. Mereka minta supaya Nabi Musa AS memohon kepada Allah jenis makanan-makanan yang lain. Mereka nak makan yang bermacam-macam dari tumbuh-tumbuhan bumi seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang dal dan bawang merah. Mendengar ini Nabi Musa AS menempelak dengan sabda-Nya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya, surah Al-Azim mafhumnya, mahukah kamu bertukar barang yang baik dengan yang kurang baik? Ya, apa maksudnya itu? Maksudnya bukankah perbuatan kamu itu bodoh? Mahu menukar makanan yang baik dan istimewa seperti manisan dan burung ditukar dengan makanan yang kurang baik dan rendah mutunya seperti timun, bawang dan lain-lainnya. Macam kita sebut tadi lah, makanan yang diminta oleh Bani Israel itu ialah makanan yang orang Mesir pun tak nak makan. Makanan ni kira makanan orang berdarjat rendah. Kalau kata macam beras tu, beras yang kita nak bagi anak kita makan pun fikir dua kali, macam itulah, sebab teruk sangat. Tapi kalau orang yang betul-betul miskin, mereka tak kisah pun, asalkan dapat makan. Tapi bagi orang yang ada kemampuan, mereka tak mahu makanan-makanan macam ni. Maka di Mesir ketika itu, makanan-makanan yang disebut oleh Bani Israel ini tidak dimakan oleh orang Mesir sendiri, kerana mereka ada makanan lain yang sesuai dengan mereka. Yang makan makanan yang disebut oleh Bani Israel ini orang-orang yang menjadi hamba seperti Bani Israel. Lepas itu Nabi Musa menempelak mereka. Nabi Musa ni, kalau kita tengok sejarahnya, Nabi Musa ni dibesarkan di istana Firaun, dan dia dibesarkan dengan menjamah makanan-makanan orang Mesir. Sebab itulah Nabi Musa kata begitu dalam ayat yang kita baca tadi. Kamu nak buang makanan yang bagus ini, dan kamu nak makan makanan yang orang Mesir pun tak nak makan, benda yang tu adna, benda yang berkualiti rendah, kan? Sedangkan makanan ini Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, bukan kamu sendiri pergi tanam ataupun kamu sendiri terpaksa ternak. Allah Ta'ala turunkan dari langit benda, makanan-makanan yang bagus ni. Kamu nak juga makanan-makanan yang orang biasa, orang berdarjat tak mahu, orang yang berkedudukan baik tak mahu. Gitu. Oleh kerana mereka berdegil juga berkendakan barang-barang makanan itu, maka berfirman Allah SWT, ihbithu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Surah Al-Azim, maksudnya berangkatlah kamu ke dalam kota, di sana dapat olehmu apa-apa yang kamu minta. Kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan Misra? Ihbithu Misra.
Dan Misra itu digunakan perkataan maf'ulun bih, dia jadi maf'ulun bih menggunakan isim nakirah. Allah Ta'ala tak kata bitul Misra, bitu Misra. Maknanya Misra ini tak tahu Mesir yang mana satu. Sekarang kamu nak patah balik Mesir, tak mungkin kamu akan kembali diperhamba oleh pengganti Firaun. Kamu pergilah ke mana-mana tempat yang seperti Mesir, yang kamu rasa kamu boleh pergi, kamu pergilah. Begitu kata Allah Ta'ala kepada Bani Israel, fa inna lakum ma sa'altum, maka sungguhnya untuk kamu ada apa yang kamu minta di sana adalah, kalau kamu boleh dapat. Ya, Allah Ta'ala sindir mereka. Kalau begitu adanya, pergilah di mana-mana kota yang seumpama Mesir, kamu boleh dapat makanan-makanan yang kamu nak itu. Tak mesti Mesir yang sebenar. Kalau Mesir yang sebenar di belakang sana, kamu nak patah balik, kamu mahu ke berpatah balik. Dan kali ini kalau kamu nak berpatah balik, kamu terpaksa menyeberang lautan. Dan kali ini tidak ada apa-apa kelebihan seperti mana yang kamu dapat di waktu kata kalau kamu nak meninggalkan Mesir, nak masuk ke tanah seberang sini, ataupun kita kata tanah besar Asia, ataupun setengah-setengah macam saya mengatakan bumi Sinai. Kalau kamu nak balik ke Mesir, kamu terpaksa menyeberang lautan. Dan bagaimana kamu nak menyeberang lautan? Sedangkan kamu tak ada apa-apa pun yang dulunya kamu menyeberang lautan itu sebab aku perintahkan Nabi Musa memukul tongkatnya dan membelah lautan. Sekarang kalau kamu ada pergi sendiri, pergilah. Tapi tidak akan ada apa-apa lagi pertolongan dariku, kata Allah SWT. Pergilah ke mana-mana tempat yang kamu nak cari benda makanan-makanan tersebut, dan di sana akan ada. Ini Allah Ta'ala sebut. Kemudian dalam ayat yang sama, Allah Ta'ala mendengar ayat ini seterusnya menyatakan, oleh kerana mereka engkar daripada mengakui Nabi Muhammad SAW, engkar kepada hukum rajam dalam kitab Taurat, engkar pada kitab Injil dan kitab Al-Quran, malah mereka bunuh para Nabi yang tidak berusaha, yang sekali-kali tidak berhak melakukannya. Nabi-Nabi yang telah mereka bunuh itu ialah seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan lain-lain. Maka Allah SWT timpakan kehinaan dan kepapaan ke atas mereka, sebenarnya dalam ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Uduribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Maka mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan, dan kembali mereka sambil mendapat kemurkaan daripada Allah. Ini dia. Allah Ta'ala nyatakan oleh kerana sifat Bani Israel yang sebegini, terbawa-bawa sampailah ke generasi-generasi yang seterusnya, maka ditimpakan ke atas mereka kehinaan dan kemiskinan. Jadilah mereka, bila mereka engkar kepada perintah Allah, engkar kepada seruan Nabi Rasul, maka mereka ditimpakan kehinaan, mereka ditimpa bala bencana. Mereka diserang oleh bangsa-bangsa lain, menjadi hancur, musnah. Kalau kita baca sejarah, malah kota Batu Madis itu pernah hangus dibakar. Kerana selepas berlaku serangan oleh tentera raja dari luar, dari Babylon, dari negara-negara yang luar menyerang negara mereka ni. Dan ini berlaku selepas kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan hancurnya kota Baitul Maqdis, kota Jerusalem itu dilihat oleh Nabi Uzair alaihissalam. Sehingga terdetik dalam hati Nabi Uzair, apakah kota Jerusalem yang hancur jadi padang jarak pada terbukur ni boleh bangun semula menjadi kota yang tersergam pindah. Maka Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasanya, Allah Ta'ala matikan Nabi Uzair alaihissalam selama 100 tahun. Dan itu kita akan jumpa dalam ayat-ayat yang berikutnya, nanti kita akan jumpa insyaAllah. Dengan izin Allah SWT kita jumpa ayat-ayat itu.
Itulah mereka orang-orang Yahudi, keturunan kaum Bani Israel yang sentiasa mendapat kemurkaan daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab mereka ni macam-macam perangai mereka yang pelik-pelik, yang tak dapat diterima oleh akal kita manusia yang normal. Perbuatan mereka membunuh Nabi-Nabi Rasul-Rasul itu sesuatu yang kita tak ada terima. Bukan Nabi Muhammad SAW itu tidak sampai ke peringkat ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy Mekah. Mereka membuat perancangan pun, tetapi berbeza dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad SAW ni ada pengikut-pengikutnya yang mempertahankan baginda. Berbeza dengan Nabi-Nabi dari kalangan Bani Israel. Boleh dikatakan macam Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, mereka terkorban disebabkan tiada siapa pun dari kalangan Bani Israel yang mempertahankan mereka. Malah mereka ini diburu sehingga menemui ajal oleh kaum mereka sendiri. Inilah sebabnya Allah SWT murka kepada Bani Israel. Wallahu a'lam. Lihatlah, sekalipun mereka itu kaya, dipaksa diri mereka hidup berkeadaan apa-apa. Tujuan hidupnya semata-mata nak menumpuk harta, sedang dengan budi mereka adalah miskin dan papua. Jadi seperti kita tengah lihat hari ini, orang Yahudi ni bukan tak kaya, mereka menguasai ekonomi dunia, tetapi menguasai ekonomi dunia itu dengan cara yang sangat tidak bermoral, menindas dengan ribanya, dengan sistem ekonominya, sehingga banyaklah negara-negara yang menderita kerana sistem mereka ini. Kita lihat sekarang kan, banyak negara-negara yang dunia ketiga yang menderita akibat sistem ekonomi Yahudi akhir zaman yang menindas mereka. Kan, bila beri pinjaman, bunganya accumulated rate, berpuluh-puluh kali ganda kadar bunganya, sehingga negara-negara dunia ketiga ini jadi bankrupt, jadi muflis, sampai terpaksa menyerahkan aset-aset negara yang berharga. Bayangkan, itulah cara-cara Yahudi ini. Walau memang kaya mereka menguasai ekonomi dunia, tapi dari segi akhlak, tata cara akhlak budi mereka sangat buruk. Mereka, dalam diri mereka ada dipanggil falsafah matlamat menghalalkan cara. Asalkan tercapai matlamat yang dihajatkan, tak kiralah cara itu zalim ke ataupun bagaimana, mereka tetap akan menuju kepada berusaha untuk mencapai matlamat itu. Itu cerita dia. Jadi itulah dia sedikit kupasan ayat 61 surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung dengan tafsiran, kupasan tafsir ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-62 surah Al-Baqarah, insyaAllah izin Allah SWT. Jadi itulah dia sedikit kupasan perkongsian ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Jadi dengan panduan yang dapat kita mengikuti rahmat Allah SWT, dan kita bersama solusi anak kita akan bagi dosa pada akhirat dan dilindungi pada akhirat sehat walafiat, dan dilindungi daripada wabak Bismillah terutamanya. Dan sekali kalau ada apa-apa yang disampaikan kepada kita kasar bahasa dan juga semua ada Rasulullah dia Nabi SAW dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan satu apa saja dari hukum, dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi Allahumma hamdillah hadza wa tafarraq ba'da fi masum. اللهم اجعلنا في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرج عليهم وشتت وتعزز المسلمين من كلابه يا قهار يا جبار امتكم يا الله يا الله يا الله. اللهم انزل كتابا بيسع وازم الاحزاب بحزب موصول عليه وفي يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا موزنا فما هي اكرم لكم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا واليك المصير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والسلام خصوصا في مسألة كورونا والغلا والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. عن بلادنا هذا قصر أسأل بلادنا عما بفضلك وجودك وكرمك وربنا بنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وزدنا فما يعقبك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير.
بصير ربنا تقبل منا دعانا ومجلسنا من منا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر جميع أولا مبارك إنك السميع العليم تب لنا يا مولانا أنت تمحي لنا فيها حسن وقادرنا فيها صلاة ودعوة الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل كرب التوفيق السلام عليكم ورحمة الله